Okey. So whiteboard ni macam biasa. Okey, so kita mulakan kita punya pembelajaran pada hari ini ialah dengan cikgu ulang balik semula persamaan linear. Okey, yang ni kamu dah tahu dah sebenarnya. Persamaan linear cikgu short form kan jadi PL ya. PL maksudnya persamaan linear. Okey, linear. Okey, linear itu bermaksud huruf ataupun kita panggil dia pemboleh ubah sebenarnya. Kalau dalam bahasa matematik dia panggil pemboleh ubah. Kalau cikgu nak terangkan ke anak murid cikgu paling senang dia adalah huruf. Okey, pemboleh ubah berkuasa 1. Kuasa 1. Okey, kebiasaannya hari tu cikgu dah cakapkan kalau kuasa 1 dia takkan tunjuk. Tulis 1 tak ada macam 3x. Dia takkan tulis 3x1. Dia akan tulis 3x sahaja. So automatically para pelajar kena tahulah kalau tak tulis tu bukan jadi kosong, dia adalah 1. Okey, ini dah diterangkan pada pembelajaran awal bab 6 hari tu. Okey, 2 pemboleh ubah. Cikgu short formkan PU ya. Pemboleh ubah. So 2 pemboleh ubah bermaksud 2 huruf lah. 2 huruf. Okey, jadi kalau kita tengok soalan pertama itu, dia suruh lorekkan persamaan linear dalam 2 pemboleh ubah. Okey, kita ada 3 sama dengan S tambah 7. Okey, ada berapa pemboleh ubah kamu nampak kat sini? Ada berapa huruf? Boleh ubah ada berapa huruf kat sini? 2. Ada 2? Ada 1. Okey, kenapa 2? Kenapa 1? Siapa yang jawab 2 tu kenapa 2? Okey, ada 2 ke ada 1 sebenarnya ni? Tiga S sama dengan S tambah 7. Ada 2 ke atau ada 1? Baik, senyap. Okey. Dia sebenarnya ada 1 je. Kan sama kan? Selama hari kita belajar huruf A, B, C tak ada ulang banyak kali S. A, B, C sampailah Z. Tak pernah lagi cikgu tadi kan kita ajar A, B, tak pernah. So benda ni benda yang sama. Okey, benda yang sama. So kat sini ada 1 atau 2 boleh ubah? Cikgu tanya balik semula. 1. Ada 1. Jadi kita nak lorek ke untuk persamaan ni? Nak lorek ke? Tak. Tak perlu. Okey, so tak perlu. Kita tengok soalan kedua. 2K kuasa 2 tolak 6K tambah 9 sama dengan 0. Okey, cikgu tanya adakah ini persamaan linear 2 pemboleh ubah? Linear 2 pemboleh ubah. Linear tak? Bukan. Okey, kenapa bukan? Sebab kat sini ada kuasa 2. Itu sahaja. Bila kamu dah detect dia bukan, dia ada kuasa 2, automatically dia bukan persamaan linear. Tak kisahlah dia 1 ke 2 boleh ubah sebab kat sini dah menunjukkan bukan linear. So kita tak perlu lorekkan. Okey, soalan ketiga. 3M tambah 7N sama dengan 10. Okay, adakah linear 2 pemboleh ubah? Ya. Ya, linear ya. Linear. Sebab apa ada sini semua 1, sini 1 dan dia ada M dan N. So kamu lorekkan di situ. Okey, 6X sama dengan 4Y tolak 2Z. Okey. Yang itu bukan sama dengan ya, itu cikgu nak buat tolak 20.
tersalah simbol kat situ. 6x sama dengan 4y tolak 2z tolak 20. Okay, adakah dia linear 2 pun boleh ubah? Bukan. 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 Okay, so tak perlu. Tak, okay. Kamu lorekkan 4 soalan kat bawah tu. Okay, cikgu bagi masa 1 minit. Tak sampai 1 minit pun sebenarnya. Okay, siapa dah siap? Okay, soalan 8 sama dah dengan siap. M tolak N. Okay, dah jawab yang pertama. Lorek atau tidak? Lorek. Lorek. Lorek, okay, so lorek kan. Okay, yang kedua. Terusnya. 5E sama dengan 9 tolak F. Siapa nak jawab? Saya. Okay. Lorek. Lorek. Lorek Ha. ke tak? Lorek, okay. Betul. Lorek kan. Okay, soalan seterusnya. 3 kurungan T tolak 3 sama dengan T. Tidak. Tidak. Okay, betul. W kuasa 2 tambah 1 sama dengan X. Tidak. Tidak. Okay, so tidak macam tu. Okay, good. So kamu dah tahu kat situ. Sebenarnya dah ada soalannya dah kat depan masa awal bab 6. Okay, now kita masuk ke soalan kedua. Okay, iaitu membentukkan persamaan linear dalam 2 pun boleh ubah bagi setiap penyataan berikut. Okay, kita baca sama-sama yang mana keywordnya kita akan gariskan ya. Okay, terdapat P orang pekerja kilang A dan Q orang pekerja kilang B. Jumlah pekerja di dalam kedua-dua kilang itu ialah 100 orang. Okey, untuk soalan pertama, cikgu akan tunjukkan. Okey, kat sini kamu gariskan ataupun bulatkan P. Bulatkan P. Okey, P itu ialah kilang A. Okey, kalau kita buat ilustrasi macam ni lah bagi kita faham. Dan kamu bulatkan Q. Q ini pekerja kilang B. Okey. Kemudian cikgu nak kamu gariskan perkataan jumlah. Okey, gariskan perkataan kedua-dua kilang. Kedua-dua kilang. Okey, bulatkan 100. Okey, sekarang cikgu tanya pula, apa yang kamu rasa operasi yang perlu kita gunakan di sini? Tambah. Operasi tambah. Okey, kerana apa? Ada perkataan jumlah di sini ya. So, operasi tambah. Okey, jadi apa perlu kita buat? Okey, kita tengok. Okey, cikgu akan ambil P sahaja. Kilang tu tak perlu buat apa-apa pun. Dia hanya menunjukkan perbezaan je. Alamak. Okey, P akan tambah dengan Q. Okey, daripada kilang B. Sebab dia kata jumlah kedua-dua kilang akan menghasilkan 100 orang pekerja. Tu maksud dia. Okey, P tambah Q sama dengan 100. Jadi inilah persamaan linear
dua pemboleh ubah yang kita dah tukarkan. Okay, kamu dah salin? Dah. Dah. Okay, kita Dah. pergi ke soalan nombor 2. Okay, kita pergi soalan nombor 2. Perimeter sebuah segitiga bersudut tegak yang mempunyai sisi 2x, 5y dan x tambah 5 ialah 44. Okay, nak gariskan perkataan apa? Nak gariskan perkataan apa? Perimeter. Perimeter, betul. Gariskan perkataan perimeter. Okey, lagi? Apa lagi nak perlu buat? Nak perlu garis sebagai info yang boleh bantu kita jawab. Apa? Perkataan apa? Okey, segitiga tegak. Segitiga bersudut tegak. Okey. Okey, gariskan perkataan ni, segitiga bersudut tegak. Okey. Jadi kamu bulatkan 2x. Okey, kamu bulatkan 5y. Kamu bulatkan x tambah 5. Okey, gariskan perkataan ialah, okey, bulatkan 44. Okey. Okey, now cikgu nak tanya, ini baru kita gariskan. Apa maksud ni? Apa maksud perimeter? Apa maksud perimeter? Perimeter ialah hasil tambah keliling. Perimeter ialah hasil tambah keliling, betul. Okey, lengkap jawapannya, perimeter ialah hasil tambah keliling. Okey, segitiga bersudut tegak ni kamu lukis sikit kat bawah ruang tu. Dia mesti bersudut tegak. Sudut tegak dia memang akan menghasilkan 90 darjah macam ni. Kamu jangan lukis macam ni ya, ni salah. Ni segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, tak mau. Ni tak mau. Okey, dia macam ni. Segitiga bersudut tegak. Okey. Jadi kat sini kalau kita dah kata perimeter ni adalah hasil tambah, kita akan labelkan. Maksud dia macam ni lah. Setiap sisi dia. Tak kisah pun kamu nak letak mana placing dia. Kamu tak kisah nak x tambah 5 kat sini ke 5y kat sini, tak ada masalah. Okay, jadi kita dah tahu dah perimeter adalah hasil tambah. Jadi apa perlu kamu buat? Kamu buat operasi macam ni. Tambah x tambah 5 tambah 5y sama dengan 44. Okey. Jadi yang ni kita nak ringkaskan bagi cantik. Okey, tengok cara aku buatkan. 2x tambah x tambah 5. Sebab tak ada apa-apa operasi kat sini, kita boleh buka kurungannya. Okey, tambah 5y sama dengan 44. Okey, kemudian kita dah belajar kan menyelesaikan sebutan serupa. Ada sini 2x tambah x, dia jadi 3x. Okey, kat sini tambah 5 tambah 5y sama dengan 44. Okey. Ni jawapannya.
Okey, sudah ya. Okay, kita pergi soalan nombor 3. Jangan tidur. Kita pergi soalan nombor 3. Biji manggis dikeluarkan dari sebuah bakul berisi 20 biji manggis. Okey, bermaksud kita lukiskan dalam bakul ada manggis. Ada berapa banyak manggis tu? Dia kata ada 20. So yang kena keluar R. Berapa R? Benda yang kita tak tahu. Kemudian bilangan manggis yang tinggal ni, dia dah tinggal ni. Okey, mungkin yang keluarnya ni. Kita tahu berapa keluar je. So yang tinggal ni, yang cikgu tak lorehkan warna putih hijau ni, dia akan dimasukkan ke dalam kotak. Dimasukkan ke dalam kotak. Yang berisi S biji rambutan. Dalam sini pun kita tahu ada rambutan ada berapa. Okey, kita tak boleh kata dia ada 10, mungkin dia ada 15, mungkin dia ada 200, mungkin dia ada 50. Kita tak tahu. Okey, sebab tu kita panggil dia S. S ni suatu yang kita tak tahu. Ni bilangan dia S. Kotak tersebut memberi bacaan timbangan 10 kilo. Okey, so bila kita timbang kotak ni, okey, ni timbangan. Bila kita timbang, dia tunjukkan 10 kilo. Kotak ni letak kat atas ni tadi. So dalam kotak ni dah ada apa? Dah ada es rambutan dengan baki manggis tadi. Baki manggis. Baki manggis ni kita tak tahu ada berapa. Okey, baki manggis ni kita tak tahu ada berapa. So ini dia punya ilustrasi dia. Okey. So kat sini cikgu akan guide kamu. Okey, daripada yang manggis ni semua tengok di manggis ni. Okey, manggis ni memang dah tahu ada 20 biji tapi dia dah keluarkan R. Berapa banyak R? Benda yang kita tak tahu. Jadi baki bagi manggis ini, baki manggis ialah 20 tolak R. Contohlah cikgu keluarkan 5. Mesti kita buat baki dia 20 tolak 5 kan? Ini baki dia. Tapi sekarang cerita dia R. Kita tak tahu apa itu R. Jadi baki dia ialah 20 tolak R. So ini yang kita kena ambil. Ini yang kita kena ambil. Dan yang inilah yang akan dimasukkan untuk bercampur dengan es rambutan. So bila perkataan bercampur, kita akan guna operasi tambah iaitu 20 tolak R tambah S. Dan bila kita timbang, dia akan menghasilkan 10 kilo. Okey, 20 tolak R ditambah dengan S rambutan yang kita tak tahu menghasilkan timbangan sebanyak 10 kilogram. Ini adalah persamaan yang dicari. Soalan ni panjang tapi pemahaman kita akan membentuk persamaan linear tersebut. Okey, siapa yang dah salin? Okey, cikgu dah. Cikgu bagi masa buat 4, 5 dan 6. Cikgu tunggu. Cikgu bagi 2 minit. 4, 5 dan 6. Dalam bakul. Mesin.
Sikat rambut. Pakai bedak elok-elok. Okay, para pelajar yang baru masuk, okay, kita pergi ke bab 6, helaian yang cikgu suruh print tu. Persamaan linear dalam dua memboleh ubah. Okay, yang kamu dapat, kamu telah beli masa di sekolah tu dah habis dah babnya. So, cikgu suruh print baru. Okay, siapa yang tak sempat print, dan lepas ni boleh print. Siapa yang tak ada printer boleh salin ya. Jadi kamu buat, kamu tahu dan ada bukti yang kamu dah buat. Okay, sebab semua-semua tu akan cikgu tengok bila insyaAllah kalau kita buka sekolah kita boleh tengok lah, kita cek. Jadi bukti kepada pentaksiran yang cikgu buat untuk setiap pelajar. Okey, soalan 4 siapa nak cuba? Okay, soalan 4. Siapa nak cuba? Okay, ada siapa nak cuba soalan 4? Harga 1 kilogram tembikai ialah RM14 dan harga 1 kilogram durian ialah RM20. Aina telah membeli G kilogram tembikai dan H kilogram durian dan telah membayar sebanyak RM150 semuanya. Okey, jadi apa perlu kita buat? Apa perlu kita buat? Siapa nak cuba? Siapa nak cuba soalan nombor 4? Sikit. Siapa nak cuba soalan nombor 4? Tak ada siapa nak cuba. Diam aja. Tertidur ke? Okey, siapa nak cuba nombor 5? Dan siapa nak cuba nombor 6? Empat, lima, enam, siapa nak cuba? Saya. Okey, cuba. Nombor berapa nak cuba? Nombor 5. Nombor 5, okey. 2 tambah 3 sama dengan Tambah 3 M30. RM30. Okey, kita tengok jawapan tengok sini. Ada jawapan lain untuk nombor 5? Pelajar ada jawapan lain untuk nombor 5? Kalau kat sini, kamu nampak ke dia punya huruf-hurufnya? Dia nampak ke huruf-hurufnya? Tak ada. So jawapannya bukan macam ni ya. Jawapan ni bukan macam ni. Jadi kita kena create. Kita kena create sendiri cerita kita dahulu. Okey, orang ni nak beli apa?
Okay, orang ni nak beli nasi goreng. So nasi goreng cikgu kata mesti ada pemboleh ubah. So kamu buat sendiri pemboleh ubah dia. Okay, pemboleh ubah dia R. Ini R untuk nasi goreng. Okay, nasi goreng. Okay, lepas tu kita kata, soalan kata nasi ayam. Okay, nasi ayam pun tak ada pemboleh ubah. Jadi kamu buat sendiri. Buat sendiri pemboleh ubah tu. Bila dah buat pemboleh ubah tu, baru kita rapatkan dia dengan huruf nombor-nombor yang diberi. Dia kata dia beli 2 pinggan nasi goreng. So 2R. Dan 3 pinggan nasi ayam. 3Y. Awak yang kena bercipta sendiri. Kemudian dia dah ada cakap awal hari tadi. Jumlah. So kalau jumlah mesti operasi tambah. Barulah kita samakan dengan 30. Ni untuk nombor 5. Ya, lepas ni kalau tak ada apa-apa huruf, awak yang kena cipta huruf tu sendiri baru boleh membentuk persamaan linear 2 pemboleh ubah. Okey. Kalau siapa dapat nombor dah faham nombor 5 mesti boleh buat nombor 6. Cikgu, saya nak cuba. Siapa? Akilah. Akilah. Nombor berapa Akilah? 6. Nombor 6. Okey. Okey. A pasang kasut. A pasang kasut. Z pasang baju kurung. Okey. A untuk kasut lah maksudnya awak. Z untuk baju kurung macam tu. Betul ke maksud cikgu? Betul. Pemahaman cikgu untuk awak punya ni. Okey macam ni. Okey lagi. Lepas tu nak buat apa? 3A 3A tambah 5Z 5Z sama dengan 2000. Sama dengan 2000. Okey betul. Okey thank you Akilah. Okey nombor 4. Nombor 4 ni dia dah bagi huruf, dia dah bagi dah bagi nilai. Jadi mesti senang untuk kamu cipta persamaan linear dia. Siapa nak cuba pula nombor 4? Sebab nombor 4 ni dah ada huruf. Mula-mula dia bagi harga 1 kilo. Kemudian dia beli G kilogram. Tak tahulah berapa kilogram dia beli. Mungkin dia beli 5 kilogram, mungkin dia beli 10 kilogram. Okey. Siapa nak buat nombor 4? Cikgu saya nak Atau cuba. siapa? Okey boleh. G tambah H sama dengan 150. Okey, G tambah H sama dengan 150. Habis yang kita nak gunakan 14 dengan 20 tu takkan kita tak gunakan. Bila masa kita nak gunakan harga 1 kilogram terbikai dengan durian tu. Okey, kalau ikutkan cerita kat sini, okey terima kasih ya sebab saya cuba. Cikgu tak marah pun jadi kita belajar sama-sama. Okey, ni terbikai warna biru ni. Harga sekilogram RM14. 1 kilo. Dan dia beli durian. Okay, harga 1 kilogram RM20. Sekarang Aina ni, ini 1 kilogram. Aina ni, dia beli G kilogram. Awak tahu ke G kilogram tu berapa? Tak. Tak tahu. Benda yang kita tak tahu. Dan dia beli H kilogram durian. Lepas tu baru dia bayar 150. Okey. Jadi kat sini, sekarang kalau kita tukarkan G dengan H ni, cikgu kata, konon perkataan konon kat sini, cikgu beli 2 kilo, yang ni cikgu beli 3 kilo. So apa perlu cikgu buat dengan nombor 14 dan nombor 20 ni? Takkanlah cikgu nak buat 2 tambah 3 dah jawapannya 150, tak logik. Jadi apa cikgu nak buat?
Ya, darab. Kita kena darab nilai RM14 tu dan kita kena darab nilai 20 tu. Ini kalau cikgu tukar 2 dan 3. Tapi kalau cikgu balik semula pada H dan pada G, benda yang samalah kita kena darab. So dia akan jadi 14G tambah 20H sama dengan 150. Kan kes dia sama macam ni yang kamu dah cipta tadi ni. Dan cikgu tunjuk kat sini. Kan benda ni sama kat situ. Jadi nilai yang diberi ni 14 dengan 20 ni kita kena rapatkan, darabkan dengan huruf-huruf tersebut. So ini adalah nombor 4, 5 dan 6. Salin ya. Kamu bolehlah buat nota sendiri. Ada atas bawah tu kamu boleh tulis nota. Okey, sudah ke? Dah. Belum? Dah. Pelajar lain macam mana? Dah ke? Dah. Dah. Okay, yang baru masuk. Okay, make sure kalau kamu tak sempat print, kamu salin dahulu. Okay, jangan risau, ini pun record. Okay, tapi kalau record bukan alasan untuk kamu masuk lambat ya, walaupun kamu boleh tengok video tu nanti. Dan rasa sama kita gunakan peluang real time kita kat sini. Okay, kita pergi ke muka surat 2. Okay, kita pergi ke muka surat 2. Okay, hari ni kita nak mencari nilai. Okay, muka surat 2 soalan 3. Ingin mencari nilai. Okay, soalan kat situ. Cari penyelesaian yang mungkin bagi persamaan linear yang berikut. Bila kita baca soalan macam kita tak boleh nak faham sangat kan. Okay, sekarang maksud bagi soalan itu ialah kita kena cari nilai. Kita kan dah belajar persamaan linear 2 boleh ubah kan. Contoh M tambah N tadi kita belajar sama dengan 30 contoh. Ni kita panggil persamaan linear 2 boleh ubah. Sekarang untuk soalan yang ketiga ini, dia kata kita perlu mencari nilai apabila salah satu nilainya telah diberi. Contoh cikgu dah beri nilai N. So yang akan kita dapat ialah nilai N. Itu maksud dia. Okey, sebagai contoh. Okey. Dapatkan nilai N. Dapatkan nilai M jika N sama dengan 10. N sama dengan 10. Bermaksud yang dah diberi ialah nilai N kat sini. Jadi kita akan gantikan dia lah. Okey, macam kamu dah buat persamaan linear hari tu. Okey, kamu masih lagi tulis macam ni. Cuma N itu digantikan dengan 10. Macam ni. Jadi kita akan selesaikan nilai M sebagaimana soalan minta. So 30 akan tolak 10 seperti ini. Jadi M sama dengan 20. So kita dapatlah nilai M yang kita nak tadi. Okay, nilai M ialah 20. So inilah soalan yang dimasukkan untuk soalan nombor 3 ni. Okay, so ready? Kita tengok soalan pertama.
Kita tengok soalan pertama. Diberi persamaan linear nombor boleh ubah 3x tambah y sama dengan 8. Okey, lepas tu dia akan tanya, apakah nilai y apabila dulu kat situ, apabila x sama dengan kosong. Bermaksud, perkataan apabila x sama dengan kosong ni bermaksud kita kena dapat nilai y di sini. Kita turunkan persamaan linear itu seperti ini. Kemudian kita gantikan nilai x itu. Okey, bila nilai x tu kita letak dalam kurungan lah. Kurungan ni cikgu dah cakap hari tu, kurungan tu merupakan operasi darab. Okey. So kita guna kalkulator 3 darab kosong akan dapat jawapannya kosong. Okay, tambah dengan y sama dengan 8. Laki ni kosong, tak perlu pindah pun tak ada masalah. Dia tak efek ke kiri ke kanan. So jawapan akhir kita y sama dengan 8. Sebab dia kosong kan, so tak ada masalah lah. Kalau kita pindah pun still tak memberi efek. Kalau kita kekalkan kat sini pun dia tak beri efek. Dia tetap kosong. So jawapan dia ialah y sama dengan 8. Jadi apabila x kosong, y sama dengan 8. Itu maksudnya. Okey. Kita cuba yang kedua. Apabila x sama dengan 1. Okey, jadi kita salin persamaan linear yang sama. Okey, kita akan gantikan x itu dengan 1, letakkan di dalam bracket. Kalau bracket tu maksudnya darab. Kita selesaikan sini dulu. 3 darab 1, jawapan dia 3. Okey, dia jadi macam ni. Kat sini kamu dah belajar dah penukaran persamaan linear. Jadi kat sini operasi apa? Operasi positif di sini. Bila positif kita kena pindahkan ke belah kanan. Jadi jawapan kita akan jadi y sama dengan 8 tolak 3. Kenapa tolak 3? Kerana 3 itu asalnya positif. Jadi jawapan kita akan dapat 5. Okay, sudah? Sudah. Okey, kita pergi ke soalan ke-3 anak dia. Apabila x sama dengan 2. Okey, 3x tambah y sama dengan 8. Kita masih lagi menggunakan persamaan linear yang diberi. Ikut pada dia punya kolom dia. Dia punya row dia. Jadi kita gantikan x tu sama dengan 2, letak dalam kurungan. Kurungan itu ialah darab sama dengan 8. Selesaikan 3 darab 2, dapat jawapan 6. Jadi 6 tambah y sama dengan 8. Jadi kita akan pindahkan 6. 6 ni positif. Kita pindahkan ke belah kanan. Jadi kita akan dapat apa? 8 tolak 6. Okey. Kalau kamu dah ada 6 di belah kiri, jangan bawa ke belah kanan dalam masa yang sama, dalam baris yang sama. Kamu tengok ya. Ini baris sebelum ada 6. Baris kemudian 6 tak ada belah kanan, belah kiri, dia dah pergi belah kanan. So tak boleh letak benda yang sama di kawasan, di baris yang serentak. Boleh faham tak cikgu cakap? Yang ini maksudnya tak ada kat sini kan dah ada 6. So baris seterusnya, kat sini tak ada 6 dah. Dia dah pergi belah kanan. Itu maksud dia. Tak boleh letak nombor yang sama serentak pada baris yang sama. Itu jawapan kita ni.
Okey. So setiap orang cuba soalan nombor 2. Okay, salin dulu. Cuba soalan nombor 2. Sehingga 9.30 ada 12 soalan. So dalam yang masuk hari ni ada berapa orang Ada 13 orang bermaksud setiap orang satu jawapan. Okey, kita pergi ke soalan nombor 2. 2P, siapa yang belum salin boleh salin. Tak kisahlah kamu salin kat mana-mana. Because printing the module is not compulsory. Tapi kalau kamu salin, itu adalah terbaik untuk kamu. Okey, cuba dulu. Okey, siapa dah siap untuk soalan ni, 3 soalan ni? Sekejap, sikit lagi cikgu. Okey. Pelajar lain macam mana? Tak cikgu lagi satu. Okey, lagi satu. Lepas ni kita nak belajar bila-bila masa cikgu nak try buat Jamboard. Okey, Jamboard tu sambil kamu buat, sambil kamu dengar ya. Jamboard tu di mana para pelajar boleh tulis sendiri jawapan, jadi cikgu akan nampak. Jadi kita nak cari yang interaktif sikit. Okey, sekarang ni kamu nampak cikgu yang tulis, kamu kena sebutkan. Lepas ni kita nak belajar macam mana kamu pula yang tulis daripada kamu punya phone ataupun laptop kat situ. Kamu yang tulis macam mana boleh keluarkan cikgu punya paparan. So cikgu akan try dulu. Okey. Cikgu, saya nak jawab. Okey. Syahrini ni cuba. Apabila P sama dengan kosong, 2P tambah Q sama dengan 11. 2 turunan kosong
Tambah Q sama dengan 15. Okey, betul. Kosong tambah Q sama dengan 15. Okey. Q sama dengan 15. Okey, betul. Terima kasih Syamimi. Okey. Siapa nak cuba P sama dengan 1? Saya. Siapa saya? Akilah. Akilah, okey. 2, Mhm. 2P Mhm. tambah Q Okey. sama dengan 15. Okey, betul. Lagi? 2 Mhm. dalam kurungan Mhm. 1 Okey. tambah Q sama dengan 15. Okey, lagi? Tambah 2. Tambah 2, Positif okey. 2 Positif 2, tambah 5. tambah 5. Tambah Bawah dia Y. dapat 5. Tambah Y, Tambah Q tambah Q. Okey, sama dengan sama dengan 15. 15. Okey, lagi? Q Mhm. sama dengan Mhm. 15 tolak 2. Okey, dapat berapa? 13. Okey, Q sama dengan 13. Okey. Okey, lagi seterusnya? Saya cikgu. Okey, siapa? Norma Sarah. Mai Sarah. Okey, cuba. Apabila P sama dengan 2, Aha. 2P tambah Q sama dengan 15. Okey. 2 dalam kurungan 2 Okey. tambah Q sama dengan Aha. 15. Okey. Positif 4 tambah Q Okey. sama Okey. dengan 15. Okey. Q sama dengan 15 tolak 4. Okey. Q sama dengan 11. Q sama dengan 11. Okey. Mai Sarah. Okey. Kita cuba soalan seterusnya. Okay, pelajar yang baru masuk, yang belum pin, sempat salin lah, sempat screenshot lah. Tapi cikgu pun akan tinggalkan video lah. Kita ni fikir semua yang budak-budak, semua anak murid. Kamu pun kena sama-sama fikirkan kamu punya tugasan. Okey, seterusnya D tolak 5E sama dengan 15. Apabila E sama dengan 0, E sama dengan 1, E sama dengan 2. Sorry ya, itu bukan X, itu E. Salah typing tu. Okey, 2 minit cuba.
Okey, siapa nak cuba? Saya cikgu. Siapa? Kristina. Christina, okey. 5E tolak D. 5E tolak D. Awak tak boleh ubah dari Christina. Awak kena betul-betul susun dia D dulu. D tolak 5E. Awak tak boleh ubah dia. So kalau ubah, okey, kalau peringkat kamu jangan ubah lagi lah. Nanti bila dah naik ke tingkat 2 dan 3 nak ubah tak ada masalah. Okey, bila awak dapat macam ni, awak kena setkan macam ni saja. Okey, sambung Christina. D Yang awak tolak nak 5A. D tolak 5E dah tadi. Sekarang E tu nak ganti berapa? Sifar. Sifar, okey, kosong. Sama dengan 15. Betul? Okey, lagi Christina. D tolak sifar sama dengan 15. Okey, betul. D tolak 15. Sama dengan 15. Sama dengan 15. Okey, sebab dia nak pindah tak bawa, tak jadi apa kan? Okey. Terima kasih Christina. Okey. Okey, siapa nak jawab E sama dengan 1? Siapa nak jawab E sama dengan 1? Ada 8 orang lagi. Saya. Saya nak jawab. Siapa? Farida. Siapa nak jawab? Farida, okey. D tolak 5E sama dengan 15. D tolak 5 dalam kurungan 1 sama dengan 15. D tolak positif 5 sama dengan 15. Kenapa positif? Sebab tak ada simbol negatif. Positif lah. Negatif, awak nak guna kalkulator tak? Saya guna kalkulator tolak 15 tolak 5. Tak, ni. Ni tolak ni memang tolak kan? 5 darab 1 jawapannya apa? 5. 5 je. Kalau awak letak positif pun sekali kat sini. Contoh kalau awak letak positif sekali pun kat sini. Kita tetap kena simplify dia, jadikan dia negatif. So nak tak nak, awak tak payah banyak kerja, awak terus tulis 5 saja kat sini. Okay, sama dengan 15. Okay, sambung Farida. Sama dengan 15 tolak 5. Jadi D D sama dengan 10. Positif dan negatif 5 pindah jadi apa? Positif. 15 tambah 5. Jadi jawapannya? 20. D sama dengan 20. 20. D sama dengan 20. Okay. So, thank you Farida. Okay. Pelajar last. Saya. Siapa? Nur Izzati. Izzati. Izzati Jamadi ke Iman Izzati? Izzati Jamadi. Izzati Jamadi. Okay. Okay, sambung. D tolak 5E sama dengan 15. D tolak 5 dalam kurungan 2 sama dengan 15. Okay. D tolak 10 sama dengan 15. Okay. Lagi? D sama dengan 15 tambah 10. 15 tambah 10. Okay, D jawapan? D sama dengan 25. 25. Okay, betul. Okay, tu. Okay, so sambungan untuk kamu. Okay, ini nanti kamu snapkan untuk cikgu untuk jawapan baki yang bawah tu. M sama dengan 4 tambah 4N. Sorry. 4 tambah 4N serta 2Y sama dengan 2Y tolak X per 5 sama dengan 7. Okay, nanti kamu snapkan 6 jawapan tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu sahaja kamu send kat cikgu ya. Send kat cikgu.
send kat WhatsApp. Okay, itu sahaja. Okay, so ada apa-apa nak tanya untuk topik hari ni? Ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Ada, okey. Bagus. Yang masuk lambat nanti boleh tengok awal-awal topik ya, sebab awal-awal tadi tu kita dah bincangkan macam mana nak membuat persamaan linear. Okey. Untuk next class, okey, muka surat 3 dan 4 tu cikgu nak fokuskan untuk kelas yang akan datang, dan itu memang sangat banyak jalan kerja. Untuk kita faham, banyak jalan kerja dan kita kena faham. Okey, sebab apa? Kita ada 2 teknik di situ. Kalau kamu tengok soalannya sama. Okey, soalan dia sama tapi kaedah dia berbeza. Soalan tak sama, sorry. Soalan tak sama tapi ada 2 kaedah. Kaedah penggantian dengan kaedah penghapusan di situ. Okey, jadi cikgu nak tekankan di situ untuk kelas yang akan datang. Okey, seterusnya cikgu nak tengok kehadiran bersama, cikgu panggil. Yang panggil baru boleh left ya. Okey. Sebab kalau tak panggil dia takut dia tertidur. Okey.